Iksyu. Alhamdulillah. Iksyu. Iksyu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, minta maaf. Buka-buka dengan Assalamualaikum. Kitab Bidatul Hirayah. Kenapa gelap? Teng, teng, teng. Tak gelap. Sekejap ya, kita tunggu Ustaz masuk. Qolah-qolah. So, siapa yang boleh ambil wudu, boleh ambil wudu dulu. Kalau boleh kita nak minta ilmu dengan dalam keadaan berwudu, insyaAllah. Line okey? Suara jelas? Alhamdulillah sihat. It's nama dia. Alhamdulillah sihat. Bersin sesama sebab habuk ketu. Azhariaris. Maybe. Okay. Oh, Farah. It's Farah. It's Farah. Awak je. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Ipoh lagi, Ustaz? Masih di Ipoh, alhamdulillah. Dah, boy, makan doyan. Itulah. Panjang-panjang. Lain macam durian dia. Durian apa? Durian Kuala. Oh. InsyaAllah. Dia rasa dia pun sedap lah, alhamdulillah. Dia tak terlalu macam ada setengah-setengah durian tu dia terlampau rasa sangat kan. Dia rasa dia just nice. Macam tu. Lepas ni nak makan doyan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan rezeki. Ada doyan. Tapi Ika, dia tak bawa balik rumah. Dia pergi ambil dekat rumah, lepas tu dia bawa pergi tempat lain. So sekarang ni durian tu ada tapi dia tak bawa balik. Mungkin ada dah kat rumah. After life, insyaAllah. Jadi kita kata rezeki tu kan. Kadang-kadang ada hatta sampai ada kat rumah pun, ada sampai kat rumah pun belum tentu dapat makan. Jadi kalau ada rezeki, alhamdulillah dapat makan. Ika singgahlah kat rumah jap, letak durian tu, so pergilah tempat lain sampai hati. Okey, tak mengadu dekat live dulu. Alright, okay. Kita mulakan dahulu dengan baca niat untuk ilmu, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Nawaitu ta'alluma. Wat-ta'lim. Wat-ta'lim. Wat-tadhakkura. Wat-tadhakkura. Wat-tadhkir. Wat-tadhkir. Wan-naf'a. Wan-naf'a. والانتفاع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والحث والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah,
menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah dan kedekatan serta pahala darinya. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan niat tersebut Allah Ta'ala terima amalan kita pada setiap malam kita bacakan kitab Bidatul Hidayah. Mudah-mudahan kita panggil diari 24/7 kita ni lengkap, kan? 24/7, 24/7. Apa tu 24/7? Ada orang tertanya-tanya Ustaz. 24/7. 24 jam dan 7 hari seminggu. Maknanya sentiasalah setiap siang dan malam. Kita sebutkan hari itu setiap saat adalah peluang untuk mendapat pahala. Kan? Setiap saat itu sebenarnya adalah peluang kalau kita pandai gunakan. Hatta macam kita belajar sebelum ni bab wuduk contohnya kan. Setiap saat daripada wuduk kita tu adalah peluang untuk kita upgrade lagi pahala kita tu. Dia bukan sekadar memang wuduk tu pahala tapi upgrade lagi pahala. Itu adalah satu perkara yang memang menguntungkan kita bila kita belajar sebenarnya. Kitab Bidatul Hidayah ni antara yang best ni bila kita belajar sebab kita dapat amalkan. InsyaAllah. Alright. Okay, kita terus pergi kepada kita punya perbincangan semalam. Semalam kita berhenti pada tajuk perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Perkara-perkara makruh berwuduk ni ada 7 dalam kitab ni dan kita dah baca 3 semalam kan? Semalam kita dah baca 3. 3 kan? So kita akan sambung pada nombor 4. Nombor 4 apa dia Zah? 4, membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. So makruh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so yang keempat adalah membasuh lebih daripada 3 kali. Jadi maksud membasuh lebih daripada 3 kali ni maksudnya adalah dengan yakin dan juga memang basuh betul-betul lah. So basuh sekali, 2 kali, 3 kali. Dah komplit 3 kali, maka makruh untuk kita tambah pula yang kali keempat hanya semata-mata kerana was-was. Dan, kecuali kalau ada keuzuran pula, maka dia boleh jadi bukan makruh, dia boleh jadi haram. Contohnya apa? Contohnya, sunnah buat 3 kali kan? Sunnah buat 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, dia jadi makruh. Kalau air tu diperlukan oleh orang lain, lebih daripada 3 kali tu jadi haram. Maknanya mungkin air terlampau sikit kan? Kita tak boleh lebih daripada 3 kali. Dan kalau memang betul sangat-sangat diperlukan oleh orang lain, kita sebenarnya 3 kali tu pun dah tak sunnah dah. Sekali cukup. Sebab contoh kita share air dalam botol mineral kadang-kadang kita kat luar. So air tu tak banyak. Jadi kita buat sekali je lah. Sekali. Dah tak ada dah sunnah 3 kali waktu tu. Ataupun contoh lagi adalah masa sejuk yang bersangatan dan tak ada air yang panas contohnya kan. Dan air sejuk tu pula kalau kita kena boleh memudaratkan diri kita. Keuzuran tu. Okey. Ataupun masa tak cukup. Masa tak cukup ni, yang ni penting. Contoh, yang ni selalu orang tak perasan. Bukan kata masa solat azan dah nak habis, waktu solat tu dah nak habis. Contohnya waktu zuhur dah nak habis, tinggal lagi berapa minit aja, atau waktu subuh dah nak habis, tinggal berapa minit je, memang kita kelang kabut kan. Kita kelang kabut ambil semayang, terus semayang. So memang betul lah, itu memang kita kena cepat-cepat ambil semayang. So kita buat sekali je, jangan buat 3 kali. Tapi ada satu yang orang tak perasan adalah kalau kita nak kejar jemaah, imam kan, imam dah angkat takbir ataupun Bilal dah qamat. Kalau Bilal dah qamat tu maknanya imam dah nak takbir dah. So kita selaku makmum, kalau kita tengah ambil semayang, kita tak payahlah ambil semayang 3 kali. Kita ambil semayang sekali saja. Waktu tu dah tak sunnah untuk buat 3 kali. Apatah lagi kalau lebih daripada 3. Tak ada dah lah, memang hukum dia makruh. Kalau 3 kali kat situ tu dia jadi bukan makruh, tapi dia jadi khilaful aula, dipanggil bercanggah dengan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah buat sekali je. Sebab yang lebih utama adalah kejar jemaah. Kejar jemaah tu lebih utama. Bukanlah kejar jemaah tu suruh dia orang lari. Jangan buat kejar mengejar pula. Kita kena cepat-cepat supaya kita sempat untuk
sembahyang bersama-sama dengan imam. Itu lebih utama Kalau lagi. macam umrah ke, waktu haji ke, kira adakah ini lebih dituntutlah ambil sekali je dalam keadaan yang haji tak tahulah lagi belum. Macam mana Ustaz? Ke Macam kalau mana? umrah je Air, biasanya waktu umrah haji ni dalam air keadaan cukup. masa kot. Nak kerja jemaah. Masa kerja jemaah, yelah tengok Sangat bergantung pada banyak waktu lah kan. Bergantung pada kita punya timing lah kan. Kita punya timing dan juga okey, satu lagi betul. Kalau jemaah waktu umrah haji ni ramai orang. So kalau waktu tengah ramai orang, orang tengah queue kan. Orang tengah queue, dah kamat dah. Belakang kita ramai lagi queue. Nak semayang kan. So nak ambil semayang. Kita nak semayang kan. Jadi waktu tu dah kamat contohnya. Maka kita kena cepat-cepat kan. Kita ambil sekali je. Sebab kita utamakan orang di belakang kita masih lagi ramai yang queue tu. Sebab takut nanti diorang tak dapat berjemaah. Tambah-tambah kan ada orang punya kategori kan berbeza-beza. Ada orang yang memang jenis memang slow mo, lemah lembut, sopan santun orangnya. Bismillah. Betul. Orang Ambil ni tadi. dan oleh kerana itulah sebenarnya orang macam tu pun dia perlu belajar untuk cepatkan dia punya wuduk dia apabila perlu. Apabila tak perlu tak apalah kan, dia bolehlah relax kan. Tapi bila perlu kan, bila sangat-sangat keadaan mendesak, maka dia tahu macam mana dia nak cepatkan wuduk dia tu. Dalam keadaan dia tak perlu pula untuk membatalkan. Maksudnya memang sah lah, wuduk dia sah. Laju tetapi sah. Itu yang lebih penting kan. Okey. Alright. Seterusnya nombor kelima, 5. makruh menggunakan air tanpa ada hajat tetapi hanya semata-mata was-was dan syaitan yang mengganggu orang sedang berwuduk. Ini namanya walhan. Setan namanya walhan. Walhan ni kerja dia apa? Mengganggu orang yang sedang berwuduk. Jadi macam mana cara dia ganggu tu? Dalam kitab ni sebut tadi, membanyakkan, antaranya adalah membanyakkan air, maknanya menjirus air tu dengan banyak. Contohnya kalau kita bukan jirus, kalau kita pakai pipe, kita akan buka pipe tu sebesar-besarnya. Buka besar-besar kan, bagi sebab kita rasa kalau buka slow tu macam ini tak kena lah. Tu dia panggil was-was kan. Tantah tak kena, ada tantah kan. Tantah tu memang setan lah tu yang bisik. Dia suruh kita was-was. Okey, ataupun kita jirus tu ya Allah sebanyak-banyaknya, ataupun tadi dah lebih daripada 3 kali. Kan, dah 3 kali pun dia tambah lagi. Sebab was-was. Jadi memang ada syaitan yang khusus, dia punya kerja, dia profesional syaitan ni. Dia profesional lah tu. Ya, sebab dia ada kerja yang khusus. Dia tak jobless. Dia sentiasa ada job. Sebab orang yang berwuduk tu sentiasa. Dia sentiasa ada job. Dan job dia tu pula profesional. Dia tak ada tersentuh kerja orang lain. Kerja setan lain. Dia tak kacau kerja setan lain. Setan pun rupanya ada kepakaran. Dia ada kepakaran dia tertentu. So antaranya dipanggil sebagai walhan tadi tu, kepakaran dia adalah mengganggu orang yang berwuduk. Dia specialize dekat situ dan dia memang kacau itu je. Orang yang berwuduk, orang yang mandi wajib, memang dia akan kacau. Ini setan yang nama walhan tadi tu kan. Dia memang setan ni dia ada je. Yang kacau waktu kita solat, yang kacau waktu kita nak menuntut ilmu, nak baca Quran dan sebagainya kan. Ataupun ada setan yang dia punya kerja dia menyebarkan berita palsu. Dia memang membantu untuk menyebarkan berita palsu tu. Jadi kalau macam manusia yang jadi ejennya kan, manusia yang jadi ejen untuk menyebarkan, tapi manusia tu jadi percaya kepada berita palsu tu, lepas tu jadi terpengaruh untuk share kan, atau forward benda tu kan. Jadi kita padahal berita tu palsu, tapi dia ada setan yang memang kepakaran dia dia bisik pada kita, kau sampaikan cerita ni. Kau kena share ni cerita ni, hot ni. Dia hot and spicy cerita ni. Kau kalau share ni mesti best ni, sedap ni. Kan? Ataupun kau jadi orang pertama yang tweet pasal benda ni. Okey. Alhamdulillah. Jadi
ada setan yang memang kerja dia gitu je. Yang lepas tu setan yang suka bagi kita ngantuk. Dia bagi kita ngantuk ni, dia dia bagi kita mengantuk dalam Dia waktu tutup kita kat nak buat mata. majlis. Ya, dia gayutkan Gayut. mata. Waktu kita belajar, waktu kita baca Quran, waktu kita nak solat, waktu kita berzikir. Waktu tu lah dia bergayut. Waktu kita tak buat benda tu semua, segar pula mata. Kan, mata Kita buat apa? elok je. Instagram, Ah, Facebook, kita layan yang lara, tak ngantuk. betul. Okey punya tengah jam tak sedar lah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 10 jam. Betul. Betul tak? Tapi kita baru buka kitab Bidayatul Bismillah. Ngantuk dah terus tutup. Betul. Ataupun buka IG sekarang ni lah. Buka IG atau buka Facebook sekarang kan. Ya. Dia jadi ngantuk. Dia macam, Sebab tengah ngantuknya lah. Okay. Yang tengah menonton kan, yang tengah menonton kita ni, insyaAllah semua segar-segar. InsyaAllah syaitan tu semua jauh-jauh. Kan? Mudah-mudahan semua syaitan tu jauh daripada kita, insyaAllah. Ada yang tanya macam mana cara nak mengelak daripada syaitan apa semua tu, antaranya mesti berlindung dengan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah yang boleh lindungi kita kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca surah An-Nas dan juga tahu tipu daya dia. Sebab bila kita tahu apa tipu daya dia, mudah untuk kita overcome ataupun kita pertahankan diri kita. Kalau kita tak tahu tipu daya dia kan, kita tak tahu ya syaitan ni buat macam mana. Maka kita mungkin akan terpengaruh, kita akan terpedaya, kita akan tertipu. Tapi kalau kita tahu, oh ini trik syaitan ni, aku tahu dah. Macam kita kalau orang nak menipu kan, kita tahu dah ni scammer ni. Contoh kan. Kalau tak tahu, boleh terpedaya. Kan? Boleh tertipu sebab tengok macam betul aja kan. Macam real aja. Macam saya tadi dapat satu email dia punya apa kita panggil tu? Gambar email tu punya cara kan. Cantik. Dia buat tu macam betul-betul macam Facebook. Warna biru, putih kan. Ada kotak betul. Dia sebutlah nama kita betul-betul. Lepas tu dia cakap lah, dia kata ada orang yang cuba nak masuk kat kau punya account. Ada orang cuba nak masuk kat account kau. Jadi kalau benda ni bukan kau, maka elok untuk kau reset password. Kan? Jadi tapi suruh tekan link dia. Suruh tekan link dia. Link dia kat bawah tu cantik tau. Dia tulis reset password. Kan? Warna ni pun warna biru yang warna Facebook tu lah. Jadi nampak macam real kan. Kalau kita tengok tu macam real. Jadi kalau kita tekan kat situ, nanti diminta maklumat kita. Diminta lah old password apa dia. Kan? Old password apa dia, lepas tu baru new password konon-konon kan. Lepas tu confirm new password. Jadi kita dah masukkan old password. Automatik dia dah dapat dah password kita apa dia. Jadi bila kita masukkan situ, dia dah dapat password kita, dia dah boleh masuk kat Facebook kita kan. Dan dia boleh godam lah. Jadi senang cerita je, kalau kita tak hati-hati benda tu, macam kita tak tahu kata ini adalah kerja scammer, mungkin kita akan terpedaya dan kita akan tekan dan kita terpedaya. So setan pun macam tu juga. Dia pedaya kita kadang-kadang, dia nampakkan satu benda tu macam bagus. Macam betul apa yang kita buat tu. Dia pedaya sampai kita rasa benda tu betul. Kalau benda tu salah, mungkin kita tak buat. Tapi dia rasa bagi kita rasa benda tu betul. Jadi akhir sekali kita pun buat. Bila kita buat, kita pun kena pedaya. Sebab kita kena tahu tipu daya syaitan sebenarnya. Itu antara cara yang paling penting untuk kita selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi Ustaz dia cakap pasal buka air besar kan. Mungkin Ustaz boleh share kaedah macam mana sebetulnya bila kita buka pipe tu dia punya halus keluar air tu besar mana. Sebab ada yang komen tadi, saya lah tu buka air besar-besar. Dia ada dia jujur malam ni. Dia kata saya lah orang yang buka air yang besar-besar tu. Jadi macam mana buka, dia pernah tengok kan. Memang sangat minimal, sangat halus je. Sebab memang boleh pun untuk menyelaputi seluruh anggota wuduk kita sebenarnya. Okey. Sebenarnya bergantung kepada individu masing-masing. Lain orang lain dia punya saiz badan dia. Pipe dia pun mungkin berbeza-beza cara keluarnya kan. Ada orang kalau buka slow, air dia mungkin tak boleh nak gunakan untuk wuduk. Ataupun ada orang air dia mengangkang terus. Contohnya dia keluar macam tu.
Dia macam lain-lain cara pipe tu keluar. Jadi kita tak boleh nak kata okey buka hanya sekadar berapa milimeter contohnya kan. Dia tak lain-lain orang. Lain-lain pipe. Okey, tapi kita kena faham yang bahawasanya air yang perlahan dia sudah memadai kena pada kita punya anggota wuduk kita. Ataupun kalau kita nak tadah kan, kita nak tadah, nak letak kat muka. Sebenarnya kalau kita buka air kuat, yang banyak sebenarnya yang terkeluar. Kan? Tertadah tu dekat tangan kita tu sikit aja. Okey, jadi maknanya kita buka perlahan ke, kita buka kuat ke, sama je banyak tadah tu sebab tangan ni tangan kita juga. Bukan bila kita buka kuat tangan kita jadi besar kan. Tangan ni jugalah. Jadi kita buka sikit cukup untuk kita boleh tadah tangan kita untuk kita basuh muka kita contohnya. Ataupun tangan kan. Kita buka kuat ke, kita buka pelan ke, sama je air tu. Banyak tu juga yang kena tu. Dia punya besar dia sama juga besarnya. Begitu juga yang kenanya. Kalau kita buka kuat, dia akan pergi banyak ke tempat lain. Jadi kita tak payah buka kuat-kuat pun. Tapi itulah setan. Dia suka sebab dalam Quran sebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara-saudara setan. Jadi setan ni dia suka cari saudara dia. Silaturahim orang kata. Kan? Jadi dia pun nak cari saudara dia banyak-banyak. Jadi saudara-saudara setan adalah orang yang suka membazir. Jadi kita risau kalau kita buat benda yang membazir. Benda yang tak perlu jadilah. Sedangkan wuduk ni kita nak pertahankan diri daripada gangguan syaitan. Sekali kita ni kata nak pertahankan diri daripada gangguan syaitan, tapi kita cari geng pula dengan dia. Jadi berkawan. Tu yang saya biasa sebut dulu. Saya kata syaitan pun agaknya pening kan. Mula-mula kita wuduk, kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Kejap lagi kita buka pipe, buka sebesar-besar macam nak berkawan dengan dia. Kan? Sebenarnya kau nak ada satu. Mungkin dia akan kata make up your mind. Kan? Make up your mind please. Kan? Kau sebenarnya nak berkawan dengan aku kan. Kau nak berlindung daripada aku sebenarnya. Jadi yang tu yang kita khawatirkan. Takut wuduk kita ni sebenarnya bukan melindungkan diri kita daripada syaitan, tapi ajak dia datang berkawan dengan kita. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Ada Alright. satu cara Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni Aziz dia kalau buka pipe, dia akan tutup. Bila setiap kali dia tak perlu, dia akan tutup. Maknanya kalau dia tengah contohlah kata nak gosok kepala ke atas kan. Jadi dia tutup pipe tu. Dia buka, ambil, tutup, lepas tu baru dia gosok. Kan? Lepas tu dia buka balik, ambil, tutup balik, gosok. Jadi tiap-tiap kali tu dia tutup. Sebab dia tak nak air yang mengalir terus keluar tu. Jadi sampai setiap anggota wuduk tu, dia buat begitu. Sebab dia takut air tu membazir. Dan beliau memang sangat terkenal jaga betul bab membazir ni, membazir elektrik apa semua kan. Saya biasa mesyuarat dengan beliau dulu, Allah yarhamu. Waktu kita mesyuarat dengan dia kan, macam kita pergi dekat rumah rasmi tu, di KR10 dia panggil. Bila kita mesyuarat kat satu bilik, dia akan make sure bilik yang lain yang kita tak pakai, kadang holding room ke apa contohnya, dia akan tutup. Dia sendiri yang tutup. Padahal dia dah tua waktu tu kan. Dah uzur kan, slow tu kan. Dia pergi kat bilik tu, dia tutup lampu. Dia tengok aircon nyala ke tak, tutup. Kan? Padahal holding room tu sebelah je. Kita biasa holding room tu kita biar je lah lampu tu buka. Tapi dia dah make sure, kata dah semua orang dah masuk kat bilik meeting, so yang bilik yang tu tutup lampu. Dia tutup lampu. Jadi bila kita pergi makan contohnya, break untuk makan. Habis meeting ataupun tengah-tengah meeting tu kita break untuk makan, kita pergi ke ruang tamu contohnya kan. So biasanya kita bilik meeting tu kita biar je lampu tu buka sebab kejap lagi lepas makan nak sambung meeting balik. Dan barang-barang kita pun ada dalam bilik meeting tu atas meja apa semua kan. Dia tak, sebab dia sengaja dia keluar lambat sekali. Jadi bila orang semua dah keluar pergi kat tempat makan tu, dia akan tutup lampu bilik meeting tu. Dia tutup lampu bilik meeting tu, barulah dia pergi ke depan untuk makan sekali. Sebab dia nak make sure kata jangan membazir. Jangan membazir. Jadi walaupun sekejap. Kita biasa guna alasan, alah tak apa sekejap je. Itu kita punya bahasa biasa. Padahal itu juga termasuk dalam pembaziran. Okey. Dah dia kat Al-Fatihah kepada Tuan Guru kita kan. Tuan Guru kita dan juga semualah tuan-tuan guru kita, semua tuan-tuan guru kita yang telah
pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka, mengangkat darjat mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka dan memberikan kita manfaat dengan mereka di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. Seterusnya, nombor 6, makruh untuk berwuduk dengan air musyammas, yakni air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Oh, kenapa? Dan yang nombor 7? Nombor 7 sekali kan? Berwuduk dengan menggunakan bejana dari tembaga. Wah, macam berat. Bejana dari tembaga. Alright. Nombor 6 dengan nombor 7 ni sebenarnya dia ada kaitan. Air musyammas, katakan makruh tadi kan. Makruh menggunakan air musyammas ni sebenarnya terlalu banyak dalam mazhab Syafi'i. Paling kurang ada 7 pandangan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sendiri. Apa hukum menggunakan air musyammas? Ada yang kata harus, tak ada makruh langsung. Ada yang kata makruh tapi dari segi perubatan. Ada yang kata makruh kalau air tu terdedah, terbuka, macam yang dalam kitab kita ni lah, air yang terdedah kan. Ada yang kata kalau tertutup baru jadi makruh. Ada yang kata kalau gunakan bekas tu bekas yang tembaga, macam tadi kita baca kan, apa bejana tembaga kan, daripada bekas tembaga. Ada yang kata daripada bekas apa sahaja bekas lain daripada emas dan perak kan, hanya termasuklah plastik ke apa PVC ke contohnya kan, tu pun termasuk juga. So memang lain-lain pandangan para ulama. Tapi kalau kita perhatikan, Imam Syafi'i sendiri sebut makruhnya, ada satu kata-kata Imam Syafi'i kata, hanya saja aku mengatakan makruh air musyammas itu kan, kerana apa? Imam Syafi'i kata min jihatut tib, daripada sudut perubatan. Sebabnya di sana ada satu hadis, walaupun hadis itu agak lemah, dan juga pandangan para ilmuwan perubatan pada zaman Imam Syafi'i secara khususnya dan juga sebelum daripada beliau, mengatakan air ni bila dia kena matahari, terdedah dengan matahari dan di negeri yang panas pada musim panas, kalau kita guna untuk berwuduk, dikhawatiri kita terkena penyakit sopak. Jadi oleh kerana itu Imam Syafi'i kata makruh lah gunakan sebab takut kena sopak. Jadi Imam Syafi'i kata benda ni dari sudut perubatan. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya adalah kalaulah contohnya ilmu perubatan membuktikan tak ada kaitan pun antara air musyammas tadi tu dengan penyakit sopak, maka tidaklah jadi makruh. Kita sebut tadi makruh kan, tapi makruh tu sebab perubatan. Maksudnya ilmu perubatan mengatakan air musyammas boleh menyebabkan penyakit sopak, jadi makruh. Tapi kita pun faham kan, ilmu perubatan ni dia ada perkembangan, dia ada penemuan-penemuan baru. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, dia ada penemuan-penemuan baru. Ataupun mungkin air itu sendiri dia berubah sedikit dia punya sifat dia. Ataupun mungkin kita punya badan pun, kita panggil ketahanan diri kita tu, ketahanan badan kita ni pun berbeza-beza. Zaman dulu dengan zaman sekarang pun mungkin berbeza. Jadi kalaulah contohlah, saintis-saintis pada hari ni kata, sebenarnya tak ada kaitan langsung. Air panas yang dipanaskan di bawah matahari di negeri yang panas tu, sebenarnya tak ada kaitan pun dengan penyakit sopak. Penyakit sopak ni sebenarnya totally daripada benda lain. Contohnya gitu kan. Maka sebenarnya air musyammas tidak lagi jadi makruh. Tidak makruh. Dan inilah pandangan yang digunakan oleh Imam An-Nawawi sendiri. Jadi bermakna air musyammas ni dia tak termasuk daripada yang makruh. Kalau maknanya dari segi perubatan tidak apa-apa. Cuma sebab ada ulama yang memang kata makruh, maka eloknya kita elakkan. Jangan saja-sajalah. Jangan saja-saja. Maknanya kalau ada pilihan, kita pilihlah yang tidak panas. Lagipun kalau panas kan susah kita nak wuduk. Kan?
Kita nak sentuh air tu dekat muka kita pun panas kan. Jadi sikit-sikit je kita boleh sentuh. Maka dia akan jadi makruh juga. Dia akan jadi makruh juga sebab makruh tu bukan sebab air musyamas tu, tapi sebab air tu tak boleh nak gunakan sebaik-baiknya. Kalau ada pilihan, dia jadi makruh. Macam soalan, kalau tangki dekat luar rumah panas ataupun besi pipe tu kan, besi pipe tu pun panas contohnya, ataupun kalau biasa pergi Mekah musim panas, memang air dekat hotel tu pun panas. Ija biasa pergi musim panas kan? Oh yes, dia automatik panas. Kan? Dia memang panas, tersebut tak payah pakai heater. Memang panas. So, kalau memang tak ada pilihan, buat macam mana? Kan? Maka dia tidak adalah makruh kat situ. Tapi kalau saja-saja, ada air yang okey, ada air yang panas, kita sengaja nak ambil air panas juga. Mungkin sebab malas contohnya kan. Malas lah nak ambil air yang biasa. Contoh kalau kat Mekah ada air zam-zam. Kita boleh je ambil air zam-zam tu guna untuk wuduk. Tapi malas lah. Contohnya. So kalau malas, maka dia jadi makruh lah. Sama juga sebaliknya kalau air terlampau sejuk. Air terlampau sejuk, jadi kita nak macam kalau kita pergi negeri sejuk kan, atau pergi ke Syria, pergi ke UK ke pergi mana kan, kita pergi negeri-negeri yang sejuk, musim sejuk, memang buka pipe dia, Allah, nak ambil semayang tu, kata apa, bercinta sungguh lah memang. Dahsyat nak ambil semayang tu. Okey. Kalaulah contohnya ada sebenarnya heater, tapi kita yang malas buka heater tu. Kan? Yalah, malas je lah. Kita baru bangun tidur contohnya ngantuk lah. Pergi buka heater pula, tak payahlah. Ambil je lah air semayang pakai air ni. Walaupun sejuk lah contohnya kan. So, waktu tu makruh lah kita gunakan air macam tu sebab ada heater. Ada heater tapi kita sengaja tak nak pakai. Kalau tak ada, macam kalau kita pergi Syria tu, memang tak ada heater dekat dia punya toilet dia tu. Jadi terpaksa gunakan air yang sejuk, maka tak adalah makruh. Okay. Okay. Tapi kalau kita guna heater macam cuaca Malaysia, air suam-suam, heater suam tu tak ada masalah lah kan? Kalau yang kita memang boleh lap muka kita dengan baik, tak ada rasa macam tu kan, then okey lah, tak ada masalah. Supaya kita dapat betul-betul sempurnakan wuduk kita, muka kita basuh betul-betul, tangan kita basuh betul-betul, bahkan kita boleh sampai lebih. Dia kalau sejuk kan, kita tak nak lebih-lebih. Kita nak ngam-ngam aja kalau boleh kan, kalau yang terlampau sejuk ataupun terlampau panas. Cukup ngam-ngam je, kita pun tak nak lebih-lebih. Tapi kalau yang elok tu kan, yang biasa-biasa je, air heater kita yang suam-suam je tu, tu memang kita tak kisah pun lebih-lebih. Sebab dia biasa je. Sorry, Mama. Mama di sini. Okay. So yang kita tu sekali lah. Ya, sekali. Alright. Jadi okay, lepas tu terus? Yang 7 ini hukumnya makruh. 7 perkara. Kak Jah ulang sekali lagi secara pantas. Satu, mengibaskan tangan untuk memicikkan air. Kan lepas ambil kita wuduk, kita buat macam ni. So benda itu adalah makruh sebab biarlah lebih lama wuduk kena pada anggota badan kita sebab ini merupakan ibadah. So biar dia lagi lama pada kita. Lepas tu menampak air ke muka. So kita buat macam menyakitkan diri kita. So tak boleh. Dan yang ketiga, bercakap-cakap ketika ambil wuduk, kita bercakap-cakap yang tak perlu. So tak boleh juga, maknanya makruh. Kalau contoh mak panggil, kita bercakap sekejap, itu boleh lah. Tapi bukannya untuk benda-benda yang panjang lebar. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Maknanya kalau kita dah yakin 3 kali tu, tak perlu nak tambah-tambah lagi. Kelima, menggunakan air tanpa ada hajat tetapi hanya semata-mata waswas, dan syaitan yang mengganggu orang sedang wuduk ni namanya walhan. So memang ada satu setan yang profesional namanya walhan tu memang akan bagi kita sentiasa was-was. Kau tak ambil lagi ni, ya ke? Lepas tu kita ulang balik dan sebagainya. Jadi pembaziran dekat situ. Sebab tujuan walhan ini untuk kita membazir. Jadi kata Ustaz tadi, dia pun confused. Nak ambil wuduk untuk mengelakkan kawan dengan setan. Sekali kita membazir tu, setan pun confused. Nak kawan ke tak nak kawan sekarang? Itu termasuk tambahan. Nombor 6, berwuduk dengan air musyammas, iaitu air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Sebab pada zaman yang Imam Ghazali ni kata, ada yang ulama memberitahu bahawasanya mengikut teori perubatan, kalau buat air panas ni takut-takut terkena penyakit sofa. Tetapi sekiranya ada zaman sekarang ni mengatakan dia tidak ada kena-mengena
air panas ataupun negeri yang panas itu menyebabkan terkena sopak, maka kita boleh buat. Dan makruh tu juga adalah apabila kita sejuk sangat tapi kita ada heater tapi kita tak nak pakai heater tu. Jadi kita menyebabkan kita dalam keadaan kesejukan. Jadi kita tak boleh nak ambil air wuduk lebih. Jadi kat situ pun makruh juga. Contohnya kita pergi negara panas kan, dia ada air yang sejuk ataupun untuk kita suamkan, tapi kita yang malas. Dia makruh juga. So pendek cerita kat sini nak beritahu, dia jadi makruh sebab kalau ia boleh memudaratkan kita tapi kita tak nak cari benda yang boleh menyenangkan dan membaikkan kita, itu boleh jadi jatuh makruh. Betul Ustaz? Lulus 100%? Lulus. Itu kita perkara dia. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Cerep. Okey, ujung sekali apa yang Imam Ghazali sebut dah sekali tu? Ujung sekali? Ada lagi? Tak ada? Dan tersebut pula dalam hadis. Artinya, sesungguhnya barang siapa yang menyebut nama Allah Ta'ala ketika berwuduk, maka Allah Ta'ala menyucikan semua jasadnya. Tetapi barang siapa yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika berwuduk, maka tidak suci daripada jasadnya, kecuali hanya anggota yang terkena air sahaja. Itu pasal kita bila kita berwuduk tu, kita mulakan dengan bismillah kan. Maknanya kita minta pada Allah, minta bantuan daripada Allah bila kita berwuduk. Sebab bila kita minta bantuan daripada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan bukan sahaja jasad kita ni, luaran yang kena air tu, tapi juga termasuklah hati kita pun disucikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak ingat Allah waktu berwuduk, maka yang zahir ni je lah yang suci. Memanglah suci juga sebab kita guna air kan, bersih juga kita punya muka, bersih juga tangan kita. Walaupun kita tengah khayal, entah ke mana-mana, kita fikir waktu wuduk kan, bersih kita punya fizikal kita. Tetapi hati kita tu tak disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya yang kita janjikan semalam, iaitu tempat-tempat yang disunatkan untuk ada wuduk. Yang ni tak ada dalam kitab tak ada dalam kitab, kita boleh tambah insya-Allah. Ada tempat-tempat yang disunatkan untuk kita berwuduk. Sebenarnya secara umumnya kita sebutkan wuduk memang disunatkan pada bila-bila masa. Maknanya kita disunatkan untuk sentiasa berwuduk. Itu jelas. Kemudiannya di sana ada yang tempat-tempat yang lebih-lebih lagi digalakkan untuk kita berwuduk. Antaranya adalah apabila hendak membaca Al-Quran. Yang ni kita pun tahu benda ni kan. Nak baca Quran tak syarat ada wuduk, tapi lebih baik ada wuduk. So bila nak baca Quran, maka elok ada wuduk. Yang seterusnya adalah apabila hendak mendengar Al-Quran. Mendengar. Nak dengar saja, nak duduk dengar je kan. Pun sebenarnya elok ada wuduk. Dan juga apabila membaca dan mendengar hadis Nabi SAW. Baca ataupun dengar hadis pun eloknya kita berwuduk. Imam Malik bin Anas apabila nak baca hadis-hadis Nabi SAW, beliau akan mandi dulu, beliau akan berwuduk, beliau akan pakai pakaian putih yang cantik berseri, yang paling elok sekali semuanya, dikemas rapikan diri beliau, barulah beliau pergi ke masjid untuk membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi itu memang salah satu daripada adabnya. Seterusnya, antara yang lain adalah apabila mempelajari ilmu syar'i. Contohnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh. Ini termasuklah belajar dan mengajar. Dua-dua sekali. Itu yang kita sebut hari itu. Kan? Elok dalam kuliah kita ni dari 24/7 ni pastikan ada wuduk. Jadi itulah dia waktu nak belajar ataupun mengajar, biar ada wuduk. Kemudiannya apabila hendak masuk ke dalam masjid, walaupun bukan untuk solat, contohnya masuk masjid untuk meeting contohnya kan, ataupun lalu aja masjid, masuk pintu belah kanan, keluar pintu belah kiri contohnya kan, ataupun nak jumpa pegawai masjid dan sebagainya kan. So masuk masjid juga disunatkan berwuduk sebenarnya. Okey, lagi tapi selain daripada tu masuk masjid ambil wuduk, dia automatik macam
2 rakaat lah at least sekejap. Kan? Memang itulah paling cantik sekali. Tapi katakanlah kita tak sempat, contohnya. Memang dah ada appointment dengan imam, contohnya kan. Imam pula sibuk. Memang itu je time dia boleh. Mungkin kita tak sempat nak sembahyang sunat 2 rakaat pun. Tapi biar kita ada wuduk. Macam daripada rumah kita dah fikir dah, kita nak masuk masjid ni kejap lagi. Wuduk siap-siap. Tak kira lah sempat sembahyang 2 rakaat ke tak sempat pun, wuduk dulu. Okay. Selain daripada itu adalah untuk berzikir. Berzikir. Okay. Berzikir juga sebenarnya disunatkan ada wuduk. Macam kita baca ratib al-haddad ke malam-malam, baca wirdul latif pagi-pagi. Dia disunatkan biar ada wuduk. Okay, lagi. Berselawat pada Nabi SAW juga begitu. Termasuk. Okay. Selain daripada tu, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i tak disyaratkan ada wuduk. Dia berbeza dengan tawaf. Kan? Tawaf mesti ada wuduk. Sa'i tak perlu ada wuduk. Tapi sunat ada wuduk. Macam tu jugalah dengan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah juga sunat ada wuduk. Walaupun bukan syarat. Tapi eloknya sentiasa kekal dalam wuduk. Lagi, menziarahi kubur Nabi SAW dan juga kubur-kubur yang lain. Maknanya ziarah kubur juga disunatkan berwuduk. Kalau pergi ke Kubah Hijau je tengok daripada luar? Termasuk. Okay. Seterusnya, tidur. Tidur ni tak kira siang atau malam. Tak kira tidur yang sekejap maupun yang lama. Tak kira tidur itu dalam keadaan duduk ke dalam keadaan baring. Kan? Sunatnya berwuduk. Sunat berwuduk. Seterusnya azan. Azan juga disunatkan berwuduk. Okey. Mandi disunatkan berwuduk dulu. Mandi wajib maupun mandi sunat. Mandi sunat. Mandi wajib dan mandi sunat, dua-dua. Memang disunatkan berwuduk terlebih dahulu. Banyak orang buat wuduk ujung, lepas mandi baru berwuduk. Sebenarnya sunat wuduk dulu, baru mandi. Itu yang paling bagus. Okey. Orang yang dalam keadaan hadas besar, yang sepatutnya dah boleh mandi, contohnya orang yang berjunub ataupun orang yang haid, yang telah terputus haid dia, maka disunatkan dia berwuduk untuk makan, minum dan sebagainya. Okey, maknanya dia sebenarnya dah boleh mandi wajib, tapi dia tak mandi dulu, dia tangguhkan dulu mandi tu. Contohnya dia nak masak dulu, kan? Kejap lagi baru dia nak mandi. So mandi wajib tu ditangguhkan. Jadi disunatkan untuk dia berwuduk terlebih dahulu. Okay, wuduk dulu, barulah dia pergi masak. Contohnya, atau wuduk dulu, baru pergi makan. Lepas makan dia nak mandi contohnya kan. So wuduk terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Ataupun dia nak tidur. Dia kata tak apalah. Besok pagi je lah mandi. Contohnya kan. Jadi dia nak tidur. So disunatkan untuk dia berwuduk dulu. Sebab dia dah suci daripada, bukan dah suci, dah putus haid, nifas, ataupun dia memang dalam keadaan berjunub. Jadi dia kalau nak tidur, disunatkan untuk dia berwuduk terlebih dahulu. Okey, seterusnya. Berbekam. Berbekam juga disunatkan berwuduk. Okey. Seterusnya, muntah. Muntah. Bukanlah sebelum muntah. Takkanlah sebelum muntah ada wuduk dulu pada sempat. Adanya lepas muntah lah. Lepas muntah. Juga disunatkan untuk berwuduk. Tak kisahlah muntah angin ke, muntah betul-betul ke, muntah rasa nak muntah. Yang dimaksudkan dengan muntah ni macam yang keluar lah something. Baru dia panggil muntah. Kalau angin semata-mata tak dipanggil muntah. Hanya ada keluar something. Mengangkat. Internet saya okey ke ni? Okey ya?
okey dah. Tadi je. Oh, tadi ada problem Okey. Sekejap Dia kalau ada problem ni nanti dekat Facebook pun dia akan ada problem. Disconnected, reconnecting. Line saya ada problem ni tiba-tiba ni. Oh 10.20. Macam semalam juga Ada 50 minit je. 50 minit. Okey. Dia 50 minit je dia ada Signal. reconnection successful. Tapi Instagram punya ni masih lagi sangkut dekat Facebook Okey. Kadang-kadang kita kena tutup buka balik. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Okey. Haram berwuduk masa haid. Diorang tanya. Diorang tanya ke Betul. diorang jawab ni? Waktu haid, betul. Haram berwuduk. Okey, Alhamdulillah. Dah. Tak suci Ustaz. Ya, dan juga kerana dia telah bercanggah dengan syarat-syarat wuduk itu sendiri. Syarat wuduk antaranya adalah suci daripada haid dan nifas. Kan? Lepas tu kita pula tengah-tengah wuduk tu ada haid lagi. Jadi dia dianggap sebagai mempermainkan. Ingat macam mempermainkan kita punya ibadah tu. Sebab wuduk ni ibadah. Jadi jangan kita saja-saja nak main-mainkan. Jadi kalau benda tu memang tak boleh ataupun tidak sah. Lepas tu kita sengaja-sengaja nak buat juga dah dianggap sebagai mempermainkan. So jaga-jaga. Kalau ada uzur tengah haid dan nifas, tak perlu berwuduk. Kan? Okay. Tak boleh, bukan tak perlu. Okey, seterusnya apa nama yang berikutnya adalah apa lagi tadi kita sampai tadi apa? Tadi last kali tadi muntah. Okey, seterusnya adalah mengangkat mayat. Mengangkat mayat. Juga disunatkan berwuduk ataupun menyentuh mayat. Dua-dua sekali, mengangkat dan menyentuh mayat. Cuma angkat mayat ni disunatkan berwuduk sebelum dan selepas. Maksudnya sebelum angkat mayat dan selepas angkat mayat. Disunatkan untuk berwuduk. Kalau menyentuh mayat pula disunatkan selepas menyentuh. Sebelum sentuh tak kisahlah. Tapi lepas sentuh disunatkan untuk kita berwuduk. Okay. Kenapa mengangkat sebelum dan selepas? Adakah wuduk akan terbatal waktu angkat ke apa? Tak. Sebab Tak ada. Dia bukannya terbatal pun. Tak terbatal. Maknanya angkat jenazah mana ada batal wuduk pun. Setakat angkat keranda mana batal wuduk. Tapi sebelum angkat tu disunatkan untuk berwuduk sebab kita sedang buat satu ibadah yang sangat besar ni, angkat jenazah. Okey. Dan selepas daripada angkat jenazah disunatkan berwuduk kerana dikatakan tentang seseorang dia akan mudah untuk lemah apabila dia memegang jenazah. Sama ada pegang jenazah secara direct ataupun mengangkat jenazah tu sendiri. Jadi dia memang akan rasa lemah, maka memang dia disunatkan untuk berwuduk. Ada orang tanya ni, angkat mayat tu lelaki je kan? Salam. Tak. Angkat mayat tak kisah lelaki ke perempuan. Tapi biasanya kita serah pada orang lelaki lah. Sebab satu, biasanya ramai orang. Ramai orang takkan perempuan nak berebut-rebut sekali. Yang keduanya, sebab orang lelaki biasanya lebih kuat untuk mengangkat benda berat berbanding dengan perempuan. Biasanya kita bukan kata kita ni anti orang perempuan ke tidak. Kan? Ada orang perempuan dia lebih kuat daripada orang lelaki Okay, so cumanya kita sebutkan tadi lebih kepada secara kebiasaannya. Maka orang lelaki lah yang angkat. Tapi katalah tak ada orang lelaki. Yang ada orang perempuan je waktu tu. Angkatlah. Jangan tunggu orang lelaki juga nak angkat jenazah tu. Okay. Seterusnya. Tadi mengangkat dan sentuh mayat. Seterusnya adalah apabila makan daging unta. Makan daging unta. Lepas.
Okey, lepas makan daging unta. Disunatkan untuk berwuduk. Okey, sebab apa? Sebab keluar dari khilaf sebenarnya. Sebab ada khilaf. Ada ulama yang kata makan daging unta ni membatalkan wuduk. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan ni sebenarnya. Okey, so ada sebagai ulama kata batal wuduk kalau kita makan daging unta. Jadi kita disunatkan, walaupun kita tak berpegang kepada pandangan tu, maknanya kalau makan daging unta ni tak adalah batalkan wuduk. Tapi nak keluar daripada khilaf, maka kita disunatkan untuk berwuduk. Kenapa Okey. batal wuduk makan daging unta? Daging lain tak? Daging lain tidak, daging unta. Sebab ada hadis. Ada hadis yang khusus berkaitan dengan daging unta. Tapi ulama yang macam kita belajar tak batal sebabnya berpegang kepada bahawasanya hadis tersebut bukan dengan erti kata membatalkan, tetapi satunya disunatkan, yang keduanya kerana orang itu memang dah batal wuduk dia. Jadi dia makan, lepas tu Nabi suruhlah dia berwuduk. Ada kata, sebahagian kata sebab ada cerita dia. Nah, kisah ni kisah yang bagaimana Nabi SAW menutup aib saudara-saudara, sahabat-sahabat baginda. Cerita ni tak tahu dah ingat lagi tidak, saya pernah cerita. Macam mana waktu Nabi dengan para sahabat sedang makan-makan, waktu tu makan daging unta. Jadi tiba-tiba ada satu orang sahabat yang terkeluar angin. Tapi tak tahu siapa. Ini kita panggil silent killer. Kan? Tahu-tahu je ada bau. Kan? Tapi tak tahu siapa dia. Okay? Sahabat-sahabat semua dapatlah menghidu aroma baunya. Okay. Jadi bila lepas daripada makan tu, dia orang nak sembahyang. Okay? Jadinya kalau ada seorang aja yang pergi ambil wuduk, kantailah dia lah punya kerja tadi yang melepaskan gas beracun tadi. Jadi Nabi SAW akhlak baginda kan, nak menjaga aib sahabat-sahabat, maka baginda pun sebut siapa yang makan daging unta maka berwuduklah. Jadi semua pergi wuduk. Sahabat tadi pun lega kan. Jadi memang itu akhlaknya sebenarnya. Bukannya kita siapa kentut? Kau. Itu kita. Bukan kata yang tu, bahkan yang lain-lain pun lah, benda-benda yang mengaibkan. Benda-benda yang mengaibkan sahabat-sahabat kita ni, kita tak cerita, kita tak dedahkan pada orang, bahkan kita cuba untuk tutup aib dia. Kita cuba untuk cover aib dia. Jangan kita yang pergi dedahkan sana, dedah sini, melainkan memang ada kemaslahatan yang penting, contohnya untuk mengelakkan orang kena tipu ke apa contohnya kan. Itu cerita lain lah. Maknanya ada orang kita tahu dia ni menipu ataupun dia ni ada something wrong ke apa, kita terpaksa cerita, tu lain. Tapi kalau saja-saja je kan, dia kata apa, penyedap rasa apabila bersembang kan, ada Ajinomoto. Bila bersembang tu kadang membuka keburukan orang, menceritakan keburukan orang. So aib orang ni kita kena jaga, tak payah kita nak cerita kat orang ramai. Kecuali yang memang kita tahu dia pun okey. Selepas muntah kenapa nak kena ambil wuduk? Adakah sebab kita lemah, so ambil wuduk dia bagi kita energy? Kedua-duanya lah. Yelah, satu sebab lemah, satu lagi sebab kotor lah. Maka elok untuk okey, seterusnya. Okey, dah lalang kita sebut tadi tu pasal bercakap buruk pasal orang lain. Maka antara waktu yang disunatkan juga untuk kita berwuduk adalah selepas mengumpat. Okey. Bukan sebelum Jangan wuduk dulu. Sebab apa wuduk? Nak mengumpat ni. Kan? Itu memang tak gunalah. Okey. Selepas daripada mengumpat. Lepas mengumpat, Allah pergi cerita buruk seorang ni pula. Kan? Maka pergi berwuduk. Pergi berwuduk cepat. Kan? Bersihkan diri kita. Bersihkan. Walaupun dosa dengan orang tu lah. Tapi kita nak bersihkan di mulut kita ni baru bercakap benda yang buruk. Cakap benda yang kotor. Mengumpat ni benda kotor. Kadang kita tak perasan kita biasa nampak orang bercakap kotor ni yang apa mencarut dan sebagainya. Kita kata kotor betul mulut dia ni kan. Kita cakap macam tu.
Tapi yang sebenarnya antara yang kotor juga mulut adalah bila mengumpat. Kita bila lepas makan kita basuh muka, basuh mulut. Lepas makan kita basuh mulut. Tapi kita dah banyak buat benda yang najis dekat mulut kita ni yang kita tak nampak. Antaranya adalah bila kita mengumpat orang. So, lepas mengumpat, cepat-cepat berwuduk. Okey. Ataupun juga mengadu domba jadi batu api. Jadi batu api pun sama juga. Perkara-perkara yang tak baiklah dekat mulut kita, senang ceritanya. Termasuklah kita maki hamun orang, kita menipu, kita apa lagi? Kita cakap yang kotor kan, yang lain. Okey. Seterusnya apa lagi? Yang sempat lagi, insyaAllah dah 10.30 dah. Banyak sebenarnya banyak lagi. Antaranya juga saya ringkas-ringkaskan lagi ni sebenarnya. Ada lagi antara waktu yang disunatkan juga untuk kita ada wuduk adalah apabila kita ketawa dalam solat. Lepas ketawa dalam solat. Okey. Bila kita ketawa dalam solat tau. Ketawa luar solat tak ada kaitan. Ketawa dalam solat. Ketawa dalam solat kan batal solat kita. Batal. Jadi bila dah batal solat, disunatkan untuk kita pergi ambil wuduk. Walaupun sebenarnya tak batal pun wuduk kita, yang batal solat aja. Kita kau tahu dekat-dekat kan. Terus je semayang boleh. Kita boleh je terus semayang lepas tu. Banyak semayang lagi sekali lah. Tapi disunatkan untuk kita pergi berwuduk terlebih dahulu. Sebab ada khilaf. Ada khilaf dalam mazhab Hanafi contohnya mengatakan batal wuduk sekali. Batal wuduk sekali. Jadi oleh kerana nak keluar khilaf, maka kita pun berwuduk. Okey, seterusnya. Kalau kita ambil wuduk untuk kita punya mazhab, still ada wuduk tu lah kan. Betul. Kita ambil balik kan. Betul. Antaranya juga waktu marah. Tadi ada sahabat yang tambah tadi kan. Waktu marah. Kan? Waktu marah juga disunatkan untuk kita berwuduk. Itu hadis yang kita pun ada baca semalam. Okey. Cukuplah setakat tu. Banyak lagi dah. Sebenarnya banyak lagi. Buat assignment. Buat assignment. Kalau assignment tu benda yang dikira sebagai satu ibadah yang khusus, maka boleh. Selain daripada tu adalah ulang wuduk pada setiap kali hendak solat. Ulang wuduk bila setiap kali nak solat. Walaupun kita masih lagi ada wuduk. Tadi kita dah ada wuduk, tapi kita nak solat, tak apalah, wuduk lagi sekali. Wuduk lagi sekali tu sunat hukum dia. Tajdid al-wuduk dipanggil Alright. Kalau senyum sikit je macam mana? Senyum tak ada masalah. Sendawa waktu solat kita sebut Alhamdulillah. Batal solat ke? Tak batal solat. Sebut Alhamdulillah tak batal solat. Kita sendawa yang beria boleh Ustaz? Kadang-kadang dah kenyang sangat-sangat kan. Waktu tu ya Allah astagfirullahalazim. Tapi kita solat seorang jadi tak ada masalah lah. Kita melepaskan kesendawaan itu. Okey. Kalau dengan sengaja sendawa. Maknanya sendawa yang boleh dikontrol. Lepas tu kita sengaja lepaskan dan berbunyi macam tadi tu kan. Dia ada sebutan huruf-hurufnya. Maka dia membatalkan solat. Itu batal solat. Jadi jaga-jaga. Okey, kalau yang tak terkawal tu cerita lain. Macam tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin contohnya kan. Itu tak ada masalah. Itu sebab itu bukannya dengan sengaja. Kalau dengan sengaja kena jaga. Okey, dia boleh membatalkan solat. Sedu batal solat. Sedu. Tak, sedu bukan benda yang boleh kontrol. Sedu tak membatalkan solat. Okey. Ada satu soalan yang selalu sangat ditanya, saya perlu jawab lagi sekali. Tadi pun kita dah jawab dah. Kalau haid boleh tak wuduk sebelum tidur? Yang kita jawab sekali lagi. Kalau wuduk itu dengan niat ibadah, wuduk tu itself, maka hukum dia haram.
kan. Tapi kalau kecuali kalau darah haid tu dah berhenti, kan, barulah boleh. Kemudiannya kecuali kalau kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, kan. Buat apa tu? Basuh muka, basuh kepala, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, kan. Wuduk ke? Tak, aku basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, kan. Yang tu tak apa. Maknanya bukan niat ibadah. Bukan niat ibadah. Mungkin Untuk sebab tidur nak pun kira ibadah lah Ustaz. Kalau ambil wuduk, uh, consider ibadah. dia bukan sebab ibadah, tapi walaupun tidur tu satu ibadah jugalah kalau kita niatkan dengan betul, kan. Tapi tidur, wuduk sebelum tidur tu memang disunatkan. Kalau orang tu bukan dalam keadaan hadas besar, bukan dalam keadaan haid dan nifas, wuduk sebelum tidur tu isaf memang disunatkan. Ni bersin orang cakap lebih daripada 3 kali sampai bergegar badan. Batal tak? Tak batal solat. Apa ni? Solat Tak batal solat. Tak batal solat. Menguap tak batal solat. Kecuali kalau sengaja disebut-sebut. Dia boleh je kontrol tapi dia tak nak kontrol. Dia sengaja kan. Memang hodoh dia punya cara menguap dia. Tengah-tengah solat sengaja macam tu. Jadi yang itu batal. Sebab dia sengaja nak bersuara. Tapi kalau tak sengaja, dia tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol suara tu, memang tak boleh kontrol. Then tidaklah batal solat dia. Kalau menangis Ustaz, yang kadang sampai keluar bunyi sama juga. Boleh kontrol ke tak boleh kontrol? Sekali lagi. Kalau boleh kontrol, then tak ada masalah. Kalau boleh kontrol, kena kontrol. Kalau tak boleh kontrol, then itu termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Tapi kalau kita macam nak buat-buat nangis kan, sebab kita feel biasalah dah ni, kita paksa macam sikit. Maknanya kita keluarkan tu habis batal Batal. Jangan buat-buat nangis. Jangan buat-buat nangis. Tak boleh buat-buat nangis. Dalam solat kalau berlakon buat-buat nangis tu cerita lain. Tengah solat jangan buat-buat nangis. Okey? Sebab walaupun dalam hadis ada sebut kalau kau tak mampu menangis maka cuba untuk menangis. Cuba untuk menangis tu bukan maknanya buat-buat nangis. Cuba untuk menangis tu maksudnya dengan memahami ayat tu, mentadabbur betul-betul sampai kita dapat feel. Bila kita baca je ayat tu kita rasa sedih sangat. Maka kita pun mengalirkan air mata. Iaitu maksud kalau kau tak mampu nak menangis, usahakan untuk menangis. Bukan buat menangis. Okay? Jadi buah-buah menangis tak boleh. Okay? Kena jagalah benda tu betul. Tipu sunat boleh ke? Ada ke tipu sunat Ustaz? Tak ada kan? Telah je ada kan? Tipu wajib pun ada. Oh, tipu wajib kan? Tipu wajib pun ada. Bukan kata tipu sunat, tipu wajib pun ada. Macam mana? Macam mana tipu wajib? Bila kita contohnya nak menyelamatkan nyawa seseorang. Kita berada di Palestin, ada orang Israel nak bunuh seorang pejuang Palestin. Pejuang Palestin tu masuk kat dalam rumah kita tu, disembunyi kat dapur rumah kita. Jadi tentera Israel tu pun tanya, kau nampak tak? Dan dia tu cakap, tak ada, tak nampak. Dia dah masuk rumah ni. Tak ada masuk. Tu kan menipu tu bukan hilang lagi dah. Kan? Sebab memang waktu masuk. Jadi waktu tu jadi wajib untuk kita tipu. Bukan sunat lagi dah. Jadi tipu ni bukan kata tipu sunat, tipu wajib pun ada. Tapi bergantung kepada situasinya. Jangan pandai-pandai, jangan senang-senang je, sikit-sikit je. Alah tipu sunat. Banyak orang gunakan alasan tipu sunat ni untuk buat benda tipu yang berdosa. Tiba-tiba disebut tipu sunat. Tak bolehlah begitu. Alright. Okay, dah pukul 10.40. Itulah dah terlajak dah ni. Besok kita akan sambung tajuk apa? Adab-adab mandi. Adab-adab mandi. Okay, so mandi yang kita akan bincang ni termasuklah mandi wajib dan mandi sunat. Ada adab dia. So, nanti kita akan bincangkan insyaAllah. Lepas tu baru kita akan bincangkan pula macam mana kita nak keluar dari rumah, pergi ke masjid. Sampai masjid buat apa dan sebagainya. Buka aje muka surat 105. Jaga mata. Melihat perempuan yang bukan mahram, melihat gambar-gambar lucu yang membangkitkan syahwat, melihat orang lain dengan pandangan hina, melihat keaiban orang lain. Kau ada sebut pasal aib dan sebagainya. Betul. Ni
105. Panjang lagi tapi korang bolehlah start baca. Oh, tajuk ni sangat bagus. Cara meninggalkan maksiat. Ya, cara meninggalkan Masya Allah, maksiat Masya yang Allah. zahir. Masya Allah. Dia bukan saja kita ambil wuduk-wuduk tau. So, mungkin ada orang yang tak tahu. So, dia sampai tahap-tahap yang tinggalkan maksiat lagi. Very good. Ya, dia macam kita sebutkan waktu mukadimah hari tu. Bidatul Hidayah ni dia ada dua cabang. Satu buat ketaatan, yang kedua tinggalkan maksiat. So tinggalkan maksiat tu dalam bab yang kedua. So tinggalkan maksiat tu pula ada yang zahir, ada yang batin. So yang zahir, yang mata kita, telinga kita, mulut kita. So macam mana nak tinggalkan maksiat-maksiat yang ada kaitan dengan mata, telinga, mulut tu semua. So itu pun kita akan bincangkan. Apa tips-tips untuk elakkan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Lepas tu maksiat hati pula. Dengan hati kita ni macam mana kita nak bersihkan. Itu juga sangat-sangat penting, insya-Allah nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita taufik agar kita dapat istiqamah, dapat belajar sampai habis. Dan terima kasih pada semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Sama ada di Instagram ataupun di Facebook. Facebook saya sendiri, Facebook saya Abdul Qadir Jufri, dan juga Facebook Heriza Helmi. Jadi terima kasih banyak-banyak. Serta mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Kitab Bidayatul Hidayah boleh dapatkan di Shopee. Dan cuba cari Bidayatul Hidayah. Okay. Cuba dapat, insya-Allah. Online ataupun saja dapat sekarang. di Helmi's punya Instagram. PDF-nya kan. PDF-nya ada dekat Telegram. Telegram. Jadi terima kasih banyak dan minta maaf kepada yang dah bertanya tapi kita tak sempat nak jawab soalan. Serta minta maaf ada gangguan sedikit internet tadi bagi sahabat-sahabat yang berada di Facebook. Mungkin ada gangguan sedikit tadi, sekejap je ada gangguan. So minta maaf sekali lagi dan kita tangguhkan dengan sedikit doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih semua. Jumpa esok insya-Allah 9:30 malam. Assalamualaikum. InsyaAllah. Jangan lupa almun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.